Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang masih menunggu, yang masih nak menonton, kita nak tengok. Baik. Kalau ada apa-apa soalan yang tak jelas tentang platform, boleh tanya kat saya. Hari ini saya akan guna dua platform. Pertama, saya akan guna CGS CIMB Trading Hall, dan yang kedua saya akan guna apa ni nama dia? Saya akan guna TradingView untuk kita monitor market. Okey, saya memang biasa guna TradingView. Okey, tapi dalam CGS CIMB pun ada juga trading platform. Dalam Trading Hall tu ada juga untuk kita view market. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh guna dua-dua lah. Bagi yang mereka yang tak ada TradingView, boleh register TradingView, dia percuma sahaja, dan kita boleh dapat facilities yang sama macam yang bayar. Okey, cuma beza dia mungkin ada limitasi lah. Okey, sekarang saya akan sharekan. Okey, ini adalah trading platform untuk CGS CIMB. Okey, kalau dalam apa ni nama dia? RHB, dia ada platform dia panggil RHB Smart Trade. Kalau dalam M+, dia ada M+ Trading Platform. Okey, untuk CGS CIMB kita panggil CGS CIMB Trading Hall. Okey, macam mana nak masuk? Kita search je CGS CIMB, kita akan masuk pada platform sini. Kita hanya perlu member login, tekan member login, dan kita tengok kat sini akan ada Trading Hall. Okey, Trading Hall ni inilah yang kita perlu tekan. CFD dan EIPO ini adalah platform untuk IPO, dan ini untuk CFD. Ini dua different products. Trading Hall digunakan untuk produk saham, equity dan futures contracts. Pun dekat dalam Trading Hall yang sama. Derivative dalam Trading Hall juga. Okey, bagi siapa yang berminat nak invest dalam derivative, akan guna Trading Hall juga. Bagi siapa yang berminat nak invest dekat dalam stock market pun akan guna Trading Hall juga. Okey, kita klik kat Trading Hall, dia akan keluar macam ni. Okey, so kita masuk username dan password. Okey, saya dah masuk, saya dah ready username dan password saya. Kita boleh tekan go. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan nampak skrin saya. Okey, kalau jelas, kalau tak jelas boleh bagi tahu kat saya, sebab saya punya screen ni saya pakai quite bigger screen. Sometimes bila masuk kat Zoom tu dia macam decompresskan lah situation tu. So saya harap semua jelas, boleh nampak. Okey, ini adalah Trading Hall CGS CIMB. Inilah tempat kita nak jual beli saham. Everything is here. Even saya boleh bagi tahu, saya bukan nak bad mouth yang lain, tapi saya bagi tahu this is one of the best. Ada lagi yang baik. This is one of the best. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab trading style saya boleh cari segala information dalam platform ini. Saya tak perlu nak pergi keluar cari lagi, tak perlu. Mungkin analisis sebab saya biasa guna TradingView, saya pergi ke TradingView. But for information, saya boleh dapatkan daripada platform ini saja. Saya ambil contoh kalau kita nak faham tentang sentiment, okay? Kita nak faham tentang sentiment, kita tak perlu pergi nak research dekat luar, tengok news ke apa semua, tak perlu. Dalam platform ni dah dia bagi. Hanya tekan pada butang research ni saja, kita dah boleh tahu tentang sentiment. Okay, dekat sini, dia dah senaraikan sentiment untuk market tersebut. Contohnya, dia akan bagi tahu tentang consumer price inflation, ada semua maklumat-maklumat tentang ekonomi negara kita, keadaan GDP negara kita, price inflation. Ini semua information ni dah ada dalam platform. Sebab tu saya cakap platform this is quite complete lah. Kita boleh search. Contohnya kita tekan kat sini, kita dah boleh dapat news regarding what. Contohnya dekat sini stimulus, stabilize rather than panic. Okay, dekat situ kita tengok daripada analis CGS CIMB sekali, ekonomi CGS CIMB, dia akan bagi tahu tentang public private ecosystem develop. Okey, semua benda ni dia akan bagi tahu apa hari tu polisi kerajaan, dia dah cakap apa polisi kerajaan boleh affect investment kita. Okey, so ini bagi saya is quite complete, dan report yang dia bagi pun is quite detailed.
dia akan bagi, ya. Ni nak tanya, dia ada app dekat iPhone, phone tak? Okey. Ataupun kena memang masuk komputer? App dekat phone ada juga, iTrade pun ada dekat phone juga. Cuma dekat iTrade phone adalah lebih basic, dia lebih fokus kepada kita nak beli dan jual saham saja. Untuk analisis lebih banyak kepada platform di trading hall di komputer. Di komputer ya? Yes. Okay. Tapi kalau kita nak jual beli saham, kita nak monitor price, kita nak monitor portfolio kita pada handphone, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dari research tu semua kena pakai laptop atau desktop lah kan? Yes, laptop lah. Yes, kita kena pakai laptop atau desktop. Dan biasa research kita tak buat selalu lah. Biasa kita buat dalam seminggu sekali ke, ataupun just nak tengok keadaan market ke. So kita boleh go into this lah. Okay, ini adalah satu facilities yang first yang dia ada lah. Okay, and then dekat sini, okay, kalau di bawah CGS-CIMB, kita ada option untuk beli saham-saham negara lain. Contohnya Indonesian market ada juga dekat sini, Singapore market ada, Thailand market ada, Nasdaq US ada, New York ada, Hong Kong pun ada. Okay, so kita ada peluang untuk melabur di tempat lain, di investment di luar negara. So benda-benda ni semua kita kena utilize. Contohnya, ya tuan. Kalau Indon kan, Indon punya market, yes. Researcher daripada Malaysia buat ke atau Indon punya ada dia punya team? Yes, kita ada Indonesian team. CGS-CIMB ada dekat Indonesia. Biasanya report yang dibagi daripada sini, contoh saya tekan research tadi adalah daripada Indonesian market. Okay, kalau contoh saya dah tekan, tuan tengok kat skrin sekarang, kalau saya tekan Indonesian, dia akan keluar Indonesian punya research. Ini daripada tim Indonesian sendiri. Baik, kejap, mana tadi? Kejap, ada soalan kejap Okay, ada screener tak untuk international market? Yes, ada. Tak ada masalah. Untuk international market, ada screener syariah. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Baik. Okay, sekarang kita tengok kepada trading platform kita tadi. Sekarang kita nampak maklumat yang kita bagi itu tadi memang daripada researcher. Daripada kalau kita nak tengok daripada Indonesia, boleh tekan ni Indonesia. Datang dari Indonesia sendiri. Kalau Thailand, datang daripada Thailand sendiri. Kalau kita nak ambil US pun datang daripada US. Okay, cuma pada market US, dia lebih, dia information dia lebih general. Okay, information dia lebih general. But for Asian market is quite good. For Asian market is quite good. Okay, dan ini US market lah. Okay, US market is quite open and volatility dan source dia banyak kat luar. Tapi kalau for Asian market, dia ada banyak. Okay, ada yang raise hand nak tanya soalan? Encik Rizal Abdul Kadir ada nak tanya soalan ke? Ada cikgu, ada. Okay, tadi cikgu cakap tentang analis kalau Indonesia market ada team CGS kat situ kan? Yes. Kalau macam market-market lain tu macam mana? US, Hong Kong, Thailand ni, your own analysis ke? Yes, we our own analysis. Dan Singapore memang kita ada di sana. Dan di Thailand pun kita punya team di sana jugalah. Baik. And background analyst ni apa? They are what? Finance, economicsnya? Yes. Mostly kalau kita kata pada news lebih kepada ekonomi, background ekonomi sendiri. Dan my personal background sendiri pun saya adalah ekonomis. Saya pun ekonomis. Sekarang saya bekerja untuk CGS-CIMB sebagai marketing grad. Saya pun adalah ekonomis. So, saya boleh cakap all the report is quite good and kita boleh baca to give overview sentiments about that market. Okay, terima kasih cikgu. Okay, so sekarang ni kita dah tengok everything, macam mana kita dapat info. Biasa dekat sini kalau kita nak tengok news, kita boleh tengok news bursa sendiri pun. Kita boleh pergi kepada news, kita boleh tengok news pada bursa sendiri. Okay, kita boleh klik kat news bursa, dia akan keluar dekat sini tentang apa news bursa. Ini adalah yang biasa dia share tentang market, tentang bursa. Contohnya K-Power, situation ke apa, semua news-news ni lah. Okay, untuk saham luar negara, kalau counter tu ada bagi dividen, kita pun masih dapat dividen, yes. Kalau counter tu ada bagi dividen, kita akan dapat dividen. Okay? So, okay, this is everything. Maklumat ni news daripada bursa. Macam tadi research, kemudian news. Okay, kita balik kepada kita punya trading platform. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah saham-saham yang ada.
Kalau tuan-tuan perasan dekat tepi ni, kita boleh nampak kategori. Kategori ni adalah SYR ni ialah syariah compliance punya kategori. Dan dekat sini, mana-mana yang ada kategori-kategori ni, SYR ni, kita tahu itu adalah syariah compliance punya counter. Kalau saya tukar, contohnya saya tukar Indonesian market, sekarang saya dah pergi kepada Indonesia, kita fly ke Indonesia, dan kita boleh nampak dekat sini ada SYR. Itu semua kita tahu saham-saham ini adalah saham-saham yang mematuhi syariah. Dan syariah yang ditetapkan ini by syariah punya board dalam tim CGS CIMB sendiri. Kita akan decide. Okay? Cuma kadang-kadang kita akan review. Beberapa counter kita akan review. Dan waktu tu mungkin kita tak boleh beli saham tu sebab dia dalam review. Tapi selepas tu dah review dah okay, counter dia tu masih syariah, kita boleh beli, boleh buy. Dan sini kita boleh just set untuk kita boleh set, okay, semua nak syariah saja. Kita boleh nampak syariah counter is at the top. Okay, ini satu yang saya panggil dalam tak banyak platform yang ada this kind of ability lah bagi mereka yang nak cari syariah punya counter. Okay, kalau saya tukar Thailand pun kita ada syariah punya ni jugalah. Cuma Thailand tak berapa banyak dia punya syariah tu. Okay, contohnya dia punya tu tak berapa banyak, tapi dalam masa yang sama tetap ada. Boleh go on, boleh tengoklah dalam platform ni sendiri. Baik, kita balik kepada market Malaysia. Kita balik pada market bursa. Okay, tadi kita dah faham. Kita ada 5 method. Kita panggil method pertama tadi ialah kita tahu strategi kita. Kita adalah intraday. Kita dah set. Okay. Kemudian kita dah tahu sekarang ni macam mana kita nak cari saham. Macam mana kita nak cari saham guna trading platform ni. Sebenarnya mudah saja. Tuan-tuan dan perempuan, kalau ada trading platform kat sini, just go for the tool and go for stock filter. Tekan je stock filter and then dia akan keluar satu interface macam ni. Okay, ini CGS CIMB iTrade Stock Filter. Filter ni dibangunkan oleh tim kita di Singapore. Okay, function dia adalah sama macam screener-screener yang ada di luar sana. Cuma selection item yang ada dalam dia, bagi saya sebagai orang yang biasa, saya rasakan selection is quite good and quite professional and lebih mudah kita nak gunakan. Okay, saya ambil contoh, dekat sini memang ada beberapa pasaran yang kita boleh tengok. Contohnya Singapore, Thailand, Hong Kong, China, New Zealand, South Korea, Malaysia, Indonesia, Australia, Japan, Taiwan and United States. So kita boleh pilih, let's say kalau kita nak just Malaysian stock, kita tekan Malaysian stock, kita unklik Singapore dan depan ni akan keluar semua Malaysian stock. Okay, kita follow step. Yang pertama, kita kena set strategi kita. Okay, ini adalah cara kita nak cari saham saja. Okay, kena faham cari saham mengikut kriteria yang saya bekalkan tadi. Okay, cari saham, step yang pertama, kita kena select strategi or formula your own strategy. Okay, so dekat sini CGS CIMB sendiri ada bagi predefined strategy. Strategi yang dia analis dia dah buat dan dia dapati bahawa ini is a good strategy. Okay, antara strategi yang dia bagi ialah emerging market, high growth stock, developed market, undervalued stock. Dan dekat situ juga ada juga market dia nak cari saham-saham yang ada correlation with gold. Ada market saham yang ada correlation with oil. Lepas tu ada juga CGS CIMB 6 month positive momentum. Yang dah ada dekat depan ni, ini semua yang dah disetkan oleh CGS CIMB. Dekat situ kita boleh tengok juga ada juga high dividend stock. Kita boleh pilih terus high dividend stock. Okay? So kita boleh juga high profit stock. Dekat sini kita boleh terus go for high profit stock. Dan kita juga boleh high growth stock. Ini kita boleh go for high growth stock. Cuma method dekat sini yang dia dah set strategi kat sini, dia tak tahu kita punya strategi apa. Dia hanya guna strategi ni berdasarkan kajian dia. Okay, bukan kita punya strategi kajian dia. Everything, kalau kita nak follow, kita kena understand pilihan dia. Okay, jangan never follow method orang blindly. Jangan kita follow terus tekan follow je. Tak. Kita kena understand apa yang dia tengok dalam saham pilihan saham dia. Okay, saya ambil satu contoh. Kita go for saham yang high dividend stock. Kenapa orang selalu ambil saham high dividend stock? Salah satu sebab dia ialah dia tak nak expose diri dia tak nak kisah pasal volatility.
dia hanya nak kisah pasal dividen. Okay, so dia akan pilih high dividend stock. Jadi bila kita tekan high dividend stock, dekat sini akan keluar spek-spek yang dia dah setkan, CGS CIMB punya team analyst dah spekkan. Baik, kita tekan step yang kedua, kita tekan market apa yang kita nak, kita tekan market Malaysia, kita unclick market Singapore. Dan di sini kita boleh tengok ada 27 stok dalam market Malaysia yang boleh memberikan high dividend profit. High dividend. Dia akan memberikan high dividend. Kita boleh tengok kat sini dividend yield dia dalam 4%, 5% per investment. Jadi let's say kalau kita letak investment kita pada awal tahun dan akhir tahun kita boleh dapat dalam around 14%. That's quite good. Okay? That's quite good. Even ada Persona Metro bagi dalam 42 dividend yield. 42% dividend yield. Okay? So ini adalah strategi yang certain people akan pakai. Tapi dalam masa yang sama kita kena faham, kita invest dalam ni, dia tak kisah pasal price movement dalam stock market, dia jenis kisah pasal dividend yield saja. Okay, itu strategi. Itu contoh strategi. Okay? Kita dah step pertama, kita dah pilih strategi. Step kedua, kita pilih market. Dan step ketiga, kita boleh pilih juga. Kita nak certain business. Let's say, saya nak fokus kepada business F&B. Food saja. So, jadi saya tekan, saya unclick. Sekejap Saya just klik dekat sini, F&B saja. Saya confirm. Ada 3 stok sahaja yang F&B boleh bagi dividen. Pertama, stok Power Hub Seng dan Sarawak Plantation. Okey, Sarawak Plantation ni saya share sikit lah. Kenapa Sarawak Plantation ni tergolong dalam F&B? Okey, nama Sarawak Plantation, tapi kenapa dia tergolong dalam F&B? Salah satu sebab dia ialah dia adalah the main company yang bawa brand Mary Brown dekat Malaysia. Dia adalah kira kata dia bawa brand Mary Brown dekat Malaysia dengan Brunei dan dia ada juga nak masuk Indonesian market. Okay, so sebab tu dia tergolong dalam food and beverage. Tapi dia juga, Sarawak Plantation juga ada diversification, oil and gas pun dia ada jugalah. Tapi dekat bursa dia lebih fokus kepada food and beverage. So jangan terkejut pula. Company ni bukan buat oil and gas ke? So macam kita kena faham, so what is the main business yang dibawa dekat Malaysia yang sekarang carry dia punya dividen, yang pay dia punya dividen. Okay, so ada sekarang saya akan jelas, ini ada stock filter, kita nak pilih stock, kita nak pilih saham lagi sekarang. Okay, seperti yang saya cakap tadi, apa method saya? Apa kaedah saya? Sekarang ni, ini recommendation. Okay, tadi kita dah guna high dividend stock. Itu dah CGS CIMB bagi. Okay, sekarang ni saya nak guna saya punya. Saya dah test. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dekat sini, saya ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 method yang saya dah guna. Saya ada method BTST. Ini intraday punya method yang macam kita bincangkan tadi. Ini ada juga Warren Buffett reference. Saya gunakan Warren Buffett reference ni, ini method yang saya dapat based according to perbincangan. Warren Buffett lebih fokus kepada fundamental. Dia lebih tengok fundamental berbanding technical. Okay, dia long term position. Lepas tu ada juga short term position, ini juga intraday. Short term position ini saya test untuk scalping. Method scalping. Dan ini adalah intraday juga. Test number 2 adalah intraday. Dan yang terakhir adalah long term strategy. Ini method yang saya test, saya ubah-ubah. So dekat sini, tuan-tuan dan perempuan boleh nampak, saya ada test banyak method, saya ubah-ubah strategi. Seorang investor dia tak akan ada satu strategi saja. Okey, kalau tuan-tuan dah tengok dalam BTST saya, method intraday saya, tuan-tuan boleh tengok dekat sini, kita ada 1 month, 3 months, 6 months and 1 year. Ini adalah projection yang artificial computer dah calculate. Let's say this method can produce dalam 1 bulan 68%. Dalam 3 bulan dia akan produce 48%. In 6 months dia akan produce 144% dan in 1 year dalam 200%. Tapi jangan tertipu. Ini just calculation. Okay, ini just calculation. Ini bukan kata define tepat, tidak. It just give roughly. Okay. Dia tak calculate bila kita entry, dia tak calculate bila kita jual. Dia tak calculate benda tu. Dia just calculate according dia punya spec.
Okay, dia projectkan method kita tu boleh produce berapa banyak. Let's say sekarang ni saya tekan BTST. Okay. Okay. Inilah method BTST yang dapat producekan result macam saya show tadi. Pertama, macam saya cakap tadi, saya choose average trading volume dalam masa 10 hari. Dekat tengok kriteria dekat bawah ni. Kemudian saya tengok volume daily as shares, percent of shares. Okay. Yang ketiga, kita nak tengok price change percent dalam masa 5 hari sahaja. So this method is just for 5 days. Dia ada lepas 5 days, dia tak berapa kick lah. Lepas tu RSI, saya nak tengok RSI dia adalah above 50 to 100. Okay, ini strength tu tadi saya cakap. Dan yang last kali adalah trend. Okay, mesti ada orang tanya, Cik Azmi macam mana saya nak setting kat bawah ni? Okay, jangan risau, kita tukar kepada fresh punya. Okay, ini kosong. Sini saya akan tunjuk macam mana kita nak tukar. Dekat sini kita go for criteria. Okay, ini advanced criteria. Inilah pilihan-pilihan yang ada. So all this method bagi saya is easy. Komputer dah calculate dah. Kita tak perlu nak buat analisis sendiri pun. We just need to understand what each kriteria, setiap kriteria ni memberikan maklumat apa. Ambil contoh, kalau kita nak tengok valuation pada PE, kita boleh tengok valuation. Kalau kita nak tengok dividen, kita boleh tengok dividen. Kalau kita nak tengok profitability ratio dia pun. Okay, ini banyak financial ratio dekat sini. So kita boleh tengok. Okay. Dan per share ratio pun kita boleh tengok. Okay. Kita boleh pilih any sort of methods yang kita rasa sesuai untuk saham kita. This is a very easy way kita nak interact dengan market. Berbanding dengan dulu-dulu atau berbanding nak guna TradingView punya ni. So it's easier guna ni. Okay. Cuma sekarang ni kita fokus kepada intraday. Kalau intraday, dia sebenarnya kan yang belah 1, 2, 3 ni, dia tak tengok sangat pun. Dia tak kisah sangat. Dia untuk intraday kita hanya fokus kepada technical indicator, technical indicator trend, technical indicator oscillator, technical indicator dengan price. Dan paling penting sekali ialah price dengan volume. This is what intraday are looking for. Dia nak tengok price and volume. Ini je yang set dia punya. Okay. So kita boleh tukar dekat sini. Pertama dia, kita nak price change dalam setiap hari price. Kita nak tengok volume daily per share. Okay. Divided as share. Outstanding share yang ada. Tadi saya kata, kita tekan ni first. Okay. Ini kriteria pertama yang kita nak. Dan yang kedua, kita nak price change dalam masa 5 days. Dalam masa 5 hari. Kita just tekan price change dalam masa 5 hari. Scalper boleh go for 1 day change. Tapi for intraday, it's better for us to check 5 days. Okay, the next criteria ialah kita nak ada volume. Average dalam masa 10 hari. Okay, ada soalan? Suara tak jelas. Okey, jelas tak suara saya sekarang? Jelas. Dia punya line internet dia problem dia. Oh, line internet. Okey. Selalu sangkut ke kadang-kadang? Saya jelas. Jelas, Jelas. Cantik. Okey. Yang jelas tu dia punya internet dekat sana, kat rumah dia lah tu. Okey. Internet lah. Kadang-kadang internet ni mengganggu sikit lah. Okay, tak apa, saya ada buat rakaman. Nanti kita boleh tengok rakaman balik, ulang-ulang pun tak ada masalah. Okay. Sekarang ni the next kita akan follow volume average. Volume yang masuk. Okay, for 10 days. Okay, jadi ini tiga kriteria yang penting dah ada. Okay. Kriteria ni kita perlu pastikan dia berada di tempat yang betul. Contoh ni, setiap kriteria ada range dia. Okay, ada range. So kita kena pastikan untuk volume daily trade per number of shares ni, kita kena pastikan dia berada di dalam positive area. Kita tak nak kosong. Kita nak dia lebih daripada 0.5. Okey, boleh set kat sini lebih daripada 0.5. Tak 0.6 lah. Okey. Lepas tu, price change per daily, kita tak nak dia price change ke negatif. Kita nak dia price change positif. So, kita drag price change dia for positive price change.
Okay? Dan kita nak check volume average trading melebihi daripada kosong. Kita tak nak dia kosong. Kalau kosong maknanya tak ada volume langsung yang bergerak. So kita nak dia lebih daripada kosong, lebih daripada 0.5 lah. Okay, so dekat sini kita nampak ada 49 stok yang memenuhi kriteria pada volume and price. Kita tukar pula dekat sini, bila kita dah ada volume and price, 49 kita panggil 49 stok is quite banyak. Takkan kita nak tengok semua stok, terlalu banyak. So kita define lagi stok tu menggunakan kriteria yang kedua, contohnya technical indicator. Kita nak tengok strength, kita letak RSI. Okay, macam saya cakap, kita nak tengok kekuatan. Macam saya cakap tadi, kekuatan perlu atas daripada 50%. So kita set RSI kita above than 50. Okay, 53%. So sekarang ni stok dah jadi 29 sahaja. Okay, 29. Daripada 49, 20 dia dah keluarkan. Okay, sekarang ni bila kita dah tengok 4 kriteria ni, sekarang kita go for the next kriteria kepada technical trend indicator. Okay, trend indicator kita boleh pilih banyak trend indicator, tapi yang saya recommendkan untuk intraday adalah pada bullish Bollinger bullish breakout. Tapi ada juga metod-metod yang lain, dia pakai MA, contohnya dia nak tengok short term golden cross. Okay, semua maklumat-maklumat ni tuan-tuan boleh go search. Ada platform ni, kalau tak ada boleh hubungi saya macam mana nak dapatkan platform ni. Dan kalau nak boleh guna short term golden cross dan guna Bollinger. Contoh kita guna Bollinger. Biasanya Bollinger is quite stable. Kita boleh tekan Bollinger. Bila kita tekan Bollinger, 6 sahaja stok yang keluar. So inilah metod yang saya ceritakan dari awal tadi sampai sekarang. Ini sahaja metod yang saya gunakan. Okay, so 6 ni, so dia 6 kita boleh gunakan untuk membuat pembelian dan penjualan kita. Okay, so let's say last week keluar Genitech. Ini memang betul. Saudi pun keluar last week. Saudi kalau kita tengok Saudi keluar last week pada hari Jumaat untuk okay, keluar je Saudi masa tu dia dapat breakout, dapat naik kat sini. Okay, ini the information yang dia bagi. CIMB menggunakan filter ni bagi. Saudi ada, Genitech ada, AE Mulus ada. Okay, all this information kita boleh gunakan untuk kita buat perancangan pelaburan kita pada hari Isnin nanti. Okay, so bila kita dah dapat information ni, kita dapat strategi ni, kita boleh pilih sektor. Let's say kita nak pilih sektor apa? Dekat sini yang ada stok semua satu-satu. So tak payah pilih sektor saya rasa. Just tengok teknologi sektor. Kalau kita nak fokus pada AE Mulus teknologi sektor, kita go for teknologi sektor je. Kalau kita nak tak kisah sektor, biasanya intraday dia tak kisah sektor, dia akan go for mana yang dia mampu nak beli. Okey, ada soalan sekejap tuan, contoh kalau kita nak tahu intraday market apa yang sesuai, hari ni kita mesti guna dah CGS CIMB. Yes. Biasa kita akan guna sehari sebelum. Sehari sebelum bila market dah close, lepas kita boleh go on. Terus tengok apa yang ada dalam list yang setting yang kita dah buat. Okay. So biasanya untuk intraday untuk intraday. Saya beritahu untuk intraday. Baik. Biasanya apa yang decision yang kita buat, bagi saya, bagi newbie lah. Newbie biasa dia akan tengok harga saham lah. Dia jarang tengok sektor. Intraday pun dia tengok harga saham. Okay, let's say dekat sini harga saham macam AE Mulus 8%. So maybe 8% kita boleh beli. Kita boleh check AE Mulus. Kalau kita nak go for Genitech, itu dah RM13. So mungkin kita tak mampu. So kita tak go for Genitech. Kita check lagi pada saham Kobe. Kita kata Kobe mungkin harga dia dah RM3. Kita tak mampu. Just kita fokus pada saham yang kita mampu. Contohnya macam Saudi baru 20%. So this 2% kita mampu and we can go in. So benda-benda ni tadi dia depends on apa yang kita mampu, kemampuan kita dan kebolehan kita untuk beli. Okay? Let's say dekat sini, kalau tuan-tuan rasa dah selesa dengan metod ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh save strategi dia
Dan tulis strategi itu, strategi 6 katalah ini adalah strategi intraday. Safe. Okay? Dan strategi ni dia akan keluar pada safe strategi. Contoh macam tadi, mana intraday tadi? Ni intraday kat atas. Okey, dah ada intraday. Okey, ada soalan? Kriteria pertama tu boleh explain ke tak? Okey, kriteria yang pertama ialah volume daily per traded share. Okey, volume daily per traded share ni macam ni. Biasanya untuk sesuatu saham, dia ada certain amount of share yang available untuk kita beli. Dia tak semestinya besar, dia tak semestinya kecil dan dia tak semestinya besar. So, okey, nanti saya jawab soalan ni. Encik Syarif untuk volume traded share, biasanya traded share percentage per shares available. Kita kena tengok berapa banyak volume yang masuk dan berapa banyak share yang available. So let's say kalau volume tinggi yang masuk, share available banyak, so biasanya dia punya percentage tu tak berapa besar. Tapi kalau share outstanding yang banyak, share outstanding sikit dan volume yang masuk banyak, price lebih senang nak naik. So harga kat situ volume kena high compared to dengan outstanding shares. Sebab tu kita kena ambil atas daripada kosong. Okay, faham tak? So dia kena ada outstanding tu tak berapa banyak dan volume tu besar supaya kita boleh dapat number of share tu lebih besar, lebih banyak. Kita boleh dapat higher percentage. So kita boleh pastikan bahawa dalam stock market ni, asas kenaikan harga dalam stock market ni apabila berlakunya a high demand. Let's say, kalaulah stok tu banyak, walaupun demand masuk banyak, tapi stok tu pun banyak, harga susah nak naik. Tapi kalau stok tu tak banyak, stok tu sikit, dan volume nak masuk banyak, kita lagi senang nak dapat kenaikan harga. Kita enter pada tempat yang tepat. Okay, itu maksud dia. Okay, itu pada volume daily as a percentage share, number of share outstanding. Okay, itu dia punya analogi mudah lah. Okay, tapi dia ada formula calculation dia. Okay, boleh tengok dalam internet macam mana formula calculation dia. But untuk explain the calculation, explain dia punya fundamental, that is the idea behind that lah. Dan tapi kita tak boleh guna benda ni untuk tempoh yang panjang. It's not reasonable untuk tempoh yang panjang. Daily can. But tempoh yang panjang even for swing pun tak stable benda-benda ni. Okay? So ada soalan lain? Tadi ada satu soalan yang tanya. Cek tadi. Okay, penny stock atau syndicate stock? Yes. Okay. Berkenaan dengan penny stock, ini kriteria saya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kriteria masing-masing. Saya tak akan beli stok bawah harga 50 sen. Okay? Dan syndicate stock. Syndicate stock, tuan-tuan kena berhati-hati. Sebab stok-stok ni adalah stok pump and dump. Okay? Biasanya untuk intraday, dia tak kisah stok ni syndicate atau tidak. Sebab kita masuk secara harian. We just chase the volatility. Kita hanya kejar kenaikan harga. Tapi for a long term trader, orang yang position trader, swing trader, pastikan tuan-tuan dan puan-puan beli stok yang tidak tergolong dalam syndicate stock ataupun stok yang terlalu murah. Sebab kita akan stuck dekat stok tu, entah-entah kita masuk time that is the pump and dump punya proses dah habis. Okay? Biasanya untuk stok-stok, saya bagi tahu kebanyakan kaunter ada operator. Kita panggil term operator di mana ada setengah orang gelar dia jerung, ada setengah kadang-kadang dia punya sifat adalah jerung, kadang-kadang dia punya sifat adalah operator. Di mana operator ni function dia hanya untuk increase the price dah high up, lepas tu dia keluar. So, sekarang dalam bursa banyak counter operator. Berhati-hati on that. Dan diorang tak akan ambil counter yang dah well established. Dia tak akan ambil counter yang mahal. Dia akan ambil counter yang murah. Sebab biasanya counter yang murah lagi senang nak naik harga sebab dia tahu number of outstanding share tak banyak dan dia tahu demand nak masuk tinggi boleh masuk.
So that's ini kita kena real dalam market. Ini karakter market. Okay? Kalau dulu dalam masa 5 tahun dulu ke 7 tahun dulu, benda ni mungkin kurang sikit lah, ada berlaku. Tapi tak banyak sangat. Tapi recently saya bagi tahu 2020 dengan 2021 ni kita nampak banyak aktiviti macam ni lah. And then the number of retail investor pun makin increase, so banyak investor terdedah dengan dia. So berhati-hati. Saya punya prinsip, saya takkan beli saham bawah daripada 5%. I would not take that saham. Saya akan beli saham yang atas harga 5%, mahal, tapi saya tahu that kriteria. Ada kawan saya, dia hanya invest saham yang harga RM1 ke atas saja. Itu kriteria dia. Okay? So dia tak akan go for saham yang bawah harga RM1. Selain daripada detect sedikit stok, macam mana nak detect sedikit stok selain daripada murah? Okay, boleh go for biasa sedikit stok ni dia ada karakter dalam chart dia. Dalam chart dia ada karakter. Biasanya dia punya breakout is very breakout dia pendek. Kata dalam masa 5 hari dia dah downtrend. Itu breakout dia pendek. Dan ada juga situasi di mana dia report. Contohnya macam DH ada keluarkan report. Okay, boleh search DH punya fintech punya group. Boleh tengok dalam tu kita boleh nampak beberapa saham-saham yang memang terlibat dengan fintech punya. Fintech ni bukan financial technology nama company tau, fintech punya group ni. Okay, so kena berhati-hatilah dalam situation tu. Okay, saya tak boleh kata saham tu tak boleh beli, bukan. Tapi dalam masa yang sama kena berhati-hati bila berinteraksi dengan saham-saham yang tergolong daripada ni. So dia ada banyak group, bukan hanya fintech punya group, ada beberapa group lain. But be careful on that lah. Okay. Karakter yang jelas kita boleh tengok dalam dia punya chart. Cuma saya itu saya tak boleh nak bagi tahu sebab dia it's not a proper, dia macam etik. Kita tak boleh nak cakap ni sebab you need to have a certain level of technical understanding regarding the chart untuk dapat detect benda tu. Okay? So ada soalan lagi tak berkenaan ni before saya continue kepada platform pula? Okay. So sekarang ni kita dah ada list. Contohnya saham yang kita nak tengok AE Mulus. Contohnya lah. Okay? AE Mulus. Kita dah target AE Mulus untuk Isnin. Apa yang kita perlu buat? Biasanya kita akan go for trading view. Okay. Tuan-tuan dan perempuan boleh juga. Okay. Saya harap tuan-tuan dan perempuan nampak trading view saya. Trading view saya kita boleh search dekat sini AE Mulus. Okay. Dan dekat sini juga kita boleh set our own indicator yang sama macam tadi. Okay, macam kita punya yang kita setting tadi. First, kita just pergi ke indicator, kita cari Bollinger dan kita set Bollinger. Bollinger dia akan keluar macam ni pattern dia. Okay, ini Bollinger. Kemudian kita boleh set RSI kat bawah ni dan kita boleh set MACD. Kalau tak nak MACD pun tak apa, kita boleh buang MACD, kita boleh set volume. Kita boleh tengok volume dekat sini kat bawah. Okay, so this is the simple way untuk kita buat. Bagi saya, technical yang saya guna ialah banyak saya guna support and resistance. Saya just guna support and resistance and trend. Tentu saya guna simple je, saya tak guna banyak. Okay, for this, kita boleh tengok breakout yang berlaku di-detect oleh screener tu tadi. Screener tu boleh detect volume. Okay. Sebab tu saya selalu cakap screener CGS-CIMB ni quite accurate sebab dia boleh detect volume much faster. Dia macam tepat lah. Susah nak describe dalam bahasa. Dia punya accuracy is quite good. Macam tu lah. Okay. Baik. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok macam ni. Let's say lah. Ambil contoh. Saya nak beli. Ni nak tanya. Ya, soalan ni tuan. Harga emas ada kat sini tak? Cat. Ada tuan. Ada harga emas ada. Boleh juga harga emas kat dalam ni. Dalam ni ada, boleh jadi register CDS tu lah ni. Okay, untuk CDS ni ini saham tuan. Kalau dalam trading view ada harga emas. Ya, ini tak ada. Dalam Ini semua saham. Oh, tak ada macam harga emas tak ada sini. Okay, ya, kalau nak harga emas itu dalam counter futures.
Oh, Itu lain lah. Tapi ada harga emas. Itu dalam futures contract. Dekat situ kita boleh tengok harga emas, pergerakan harga emas. Ini lebih kepada saham lah. okey baik. Okay. Tapi Mi, berdasarkan you punya pengalaman, Ya. which counter yang ada fluctuate the correlation dengan emas punya? Okay. So kita boleh search macam Tuan Haji Jaludin minta sekali tadi, kita nak tengok counter yang ada correlation dengan emas, kita just pergi dekat predefined strategy ni, we go dekat high correlated with gold. Correlation dia ada correlation dengan emas. Kita tekan saja counter tu. Kita tengok dekat Malaysia ada 12 stok yang ada correlation dengan emas. Saham 3A Resource, Awan Biru, Baves, Trade Plus, Hexstar, Iris, Lysing Healthcare, Nilex, Pokong, Rowas, Super Comet, Suko Comet dengan Tommy Consolidating. So ini saham-saham yang memang ada high correlation dengan emas. Okay? Kalau kita nak tengok, kita boleh tengok macam mana tinggi correlation dia. The higher the correlation, the more being influenced by emas lah. Kalau kita tengok dekat correlation sini, kalau correlation dia, kalau correlation dia 1, maknanya memang itu harga dia sebiji ikut emas. Tapi kalau pada 0.3, maknanya dia ada correlation juga dengan emas lah. Okay? Itu masuk correlation lah. Dia masuk dia, correlation ni, kenaikan stok dia sama dengan kenaikan harga emas. Maksud dia follow harga emas, dia pun naik juga. Okay? Biasanya dekat Malaysia, correlation dia around 0.3. A good correlation is above 0.1 to 0.5. Kalau 1 tu memang dia harga emas dia lah. Okay? Ada 0.5 lah, test. 0.5 tak ada tuan. Ini paling apa? Paling tinggi ialah 0.35. Oh, 0.3. Oh, ini semua 0.3 lah ni. Yes, 0.3 ke bawah lah. Dia ada correlation lah. Dia sebab dia analisis guna correlation. Okay. Lagi satu, stok-stok yang kita pilih dekat sini, sekarang ni kita pilih stok market Malaysia. Kita juga boleh pilih stok market yang kita nak kata stok market luar negara. Contohnya, kita pilih tadi correlation dia sama macam harga emas. Kita nak tengok market yang lebih besar, lebih luas. Kata kita market in US, kita go for market US. Okay, kita close market Malaysia. Okay, dekat market US, untuk menjawab soalan Tuan Haji tadi, dekat market US, correlation dia boleh sampai 0.975. Maknanya, company ni tadi, syarikat ni tadi, memang harga dia ikut sama dengan harga emas. Sebiji. Memang tepat. 0.975 is quite. So, kalau company di US ni, biasanya memang dia punya karakter is quite like this. Macam ni lah karakter dia. Okay, tapi di Malaysia paling tinggi adalah 0.3. So, dalam filter ni dah boleh set dah. Kita boleh tahu dah kita nak beli saham-saham macam mana, apa kriteria tadi. Okey, terima kasih Mi. Memang cantik lah. Okay, ya Tuan Haji, jawab soalan Memang boleh guna. Okay. So, jadi kita balik ke Malaysia balik. Okay, sekarang kita dah jelas tentang selection. Kita dah ada stok. Sekarang ni kita balik kepada strategi yang kita nak guna tadi. Okay, kita dah guna strategi ni, kita nak pakai strategi ni. Kita tengok AE mulus. Okay, apa yang kita nak buat bila kita dah ada strategi ni? Saya akan buka trading view dan saya akan buat sedikit analisis SNR ataupun apa-apa analisis yang tuan-tuan dan perempuan selesa. Saya akan tengok saham tu. Okay, sebab saya target satu saham je. Saya tak target 6 saham. Saya target satu saham. Okay, saya guna teknik method ni. Okay, so saya nampak dekat sini breakout. Sambil tu saya juga dapati bahawa kat sini ada satu support. Dekat sini ada satu support. Ini method saya untuk saya buat risk management. Tuan-tuan, apa method tuan-tuan, technical analysis tuan-tuan boleh guna pakai. So, but you can go to this counter and take the chances and the potential yang ada dalam this counter. Selepas kita dah buat analisis technical, kita boleh pergi terus kepada kita punya CGS-CIMB platform dan kita just tekan AE mulus. Okay? Tekan AE mulus dan kita boleh terus tekan untuk buy. Okay? So, bila kita nak buy? Baik. Pada peringkat buy, ini sangat crucial. Okay? Ramai orang ataupun ada setengah instructor ataupun guru, dia suka ambil enteng pasal isu buy.
Kenapa saya cakap dia orang ambil enteng? Sebab dia orang tak tekankan dekat dia orang punya student ataupun dia punya pelajar tentang buying at the correct price, buying at the correct method nak buy is itulah cara dia. Okay? Itu yang membezakan. Sebab saya dah banyak tengok fund. Saya banyak tengok fund-fund orang. Bila saya tengok cara orang buy je, saya tahu kadang-kadang orang ni tak tahu pun macam mana dia buy. Okay. Biasanya untuk buying dia ada dua kaedah. Pertama, kita buy limit ataupun kita buy pada market price. Buy limit, kita set harga yang kita nak, kita buy. Buy pada market price, biasanya kita beli pada harga semasa, kita terus beli masuk market. Tak payah risau. Okay, itu ingat kejap lagi saya tunjuk Okay, ini akaun, kalau tuan-tuan nampak depan ni, ini akaun isteri saya. Okay, kita orang dalam akaun ni kita banyak portfolio luar negara. Kita jarang masuk bursa sebab dia banyak invest di luar negara. Saya guna dia punya platform sebab saya punya lebih fokus kepada futures. Kat sana saya banyak invest futures. Saya tak ada setting untuk stop. So dalam dia saya setting untuk stop kat sini. Okay, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, ini adalah order pack. Order pack by CGS-CIMB. Kenapa saya cakap order pack CGS-CIMB is one of yang okay? Sebab dia akan bagi information. Dia akan buat confirmation. Kita kena tahu kita sebelum nak beli, kita kena pastikan harga kita beli, kita kena pastikan berapa kita beli. It's very important. Dan berapa duit yang kita ada. Kalau kita main tekan-tekan, kita tak tahu apa-apa, kita beli, confirm rugi. Confirm. Saya boleh jamin lah. Ini untuk strategi intraday. Saya tak kata strategi swing ke apa. Saya kata intraday. Okay. So kita kena ada confirmation. So this is platform is quite good. Dalam handphone pun ada benda yang sama. Contohnya dekat sini, kita go for stock, EA mulus, dia dah keluar kat sini. Action, kita kena pastikan action kita adalah buy. Okay, jangan pergi tukar sell pula. Sell kena pastikan kita ada stok tu. Sekarang ni kita tak ada. Okay, kita go for start buy. Okay, sekarang ni kita go for quantity. Kita kena pastikan the amount quantity berapa banyak yang kita nak. Dekat sini dah tulis quantity dia times 100. Katalah kita nak beli 5 lot. So dekat sini kita letak 5 times 500, kita kali 500 unit. Dan kat sini kita boleh tengok harga dia berapa. Kita boleh tengok dekat sebelah kanan ni, kita keluar buy limit, AE mulus, 500 unit, 80 sen, kali dengan 500 dari 435. This is the confirmation yang kita perlukan untuk pastikan kita tak exceed kita punya fund. Okay. Lepas tu, kita boleh try tukar dekat sini price. Okay. Price is very crucial kita nak set. Saya ulang balik price kita nak masuk sangat penting. For intraday is sangat penting. Tips untuk intraday, masuk price. Biasanya kalau nak masuk pagi, kita boleh set sama ada kita nak tolak point 005. Okay. Ada soalan? Biasa berapa kuantiti minimum sesuai untuk beli intraday? Macam saya cakap tadi, untuk minimum untuk intraday bergantung kepada numbers of brokerage fee. Kalau brokerage fee kita tinggi, contohnya ada brokerage fee yang harga RM18, ada brokerage fee dia 0.6, ada brokerage fee dia kadang-kadang 0.4. So all this brokerage fee kita kena calculate dengan fund kita. Let's say lah, katalah average around RM20. Kalau kita beli saham, kalau saya letak dekat sini one lot saja, saya beli satu lot saja, RM80, brokerage fee saya RM20, untuk cover break even brokerage fee saya, kita kena calculate. Saya kena naik harga tu jauh lebih tinggi sebab saya ada satu lot. Itu tak break even, belum profit lagi. Okay, brokerage fee, beli jual. So benda-benda ni kita kena calculate. Okay, sebab tu saya recommendkan, saya ada ajar dalam kelas yang lain berapa brokerage fee yang sesuai, berapa lots yang sesuai. Okay, saya letak dekat sini 5. Easier. Okay, kita tengok 5. Okay, this brokerage fee, this number of lots is generally kalau pada harga stock market, pada harga pasaran per unit macam RM1 ataupun RM1 lebih, inilah yang lebih sesuai. 5 and above. Okay, dekat situ kita letak harga. Okay, untuk price, biasanya kita akan tolak. Kita jangan, saya punya style ini saya tak kata orang lain. Kalau untuk intraday, dulu saya praktiskan ialah saya akan tolak point 005.
Okey, salah satu dia sebab dia ialah saya tahu price fluctuation. Saya tak akan masuk harga lebih tinggi. Saya akan masuk pada harga yang lebih rendah. Sebab saya tahu, sebab kalau kita tengok pada candlestick, okay, we go for a daily candlestick, kita boleh tengok price tu naik, nampak ni ada tinggi, ada tail dia, bawah ada tail, ada shadow dia, ni ada body. So price tu bergerak, okay, price tu bergerak daripada dalam satu candle je sebanyak 90% pergerakan. 90%. 9% pergerakan. Kalau saya masuk, katalah current price tu dekat sini tengah-tengah, I dah masuk on losses lah. Kalau orang tantang waktu price tu dekat atas ni, I masuk candle tu walaupun hari tu candle tu green, tapi I masuk pada harga losses. Sebab tu hati-hati nak masuk for intraday, hati-hati nak masuk pada market price. This special for intraday. Okay, kalau kita tengok ke sini, untuk satu candle je pergerakan harga daripada 0.9 sampai ke 0.815. Okay, nampak tak the price fluctuation dia sangat tinggi. Okay, dan untuk trading view, kita ada satu indikator yang kita boleh tengok untuk cek harga. Ini kita panggil indikator dia sebagai VWAP. Okay, VWAP kita boleh letak dekat sini dan kita boleh go for this candle. Kita tahu average price dekat candle tersebut. Contohnya dekat sini average price dia ialah 0.862. So ini adalah kita punya benchmark. Okay, benchmark untuk pembelian. Kalau boleh kita nak Q nanti, kita cari harga yang lebih rendah daripada 0.862. Kat sini kita ada 0.855. Kita di sini ada 0.860. So sebab tu saya guna indikator ni lah. Saya guna trading view lah. Dia provide this lah. So ini tips lah. Ini tips Okay. So kat sini, let's say saya nak letak pada 0.860. Okay. Saya beli pada harga ni dan dia akan tukar kat sini. Dan saya nak saya nak beli, validity order saya adalah dalam 1 hari. Perlu letak dalam 1 hari. Okay. Kalau kata kita nak swing ataupun kita nak buat long term, kita boleh letak date berapa lah. Berapa lama kita punya order tu nak ni. Biasa dia bagi sebulan baru valid order tu. Okay. Jadi tuan-tuan dah letak sini order. Okay. Dekat sini ada stop limit dan order limit. Mudah. Untuk mudahkan sesi pada hari ni pun dah nak pukul 11. Kita letak pada order limit saja. Bila sampai dekat price tersebut, order akan masuk. Itu yang kita nak. Okay, just set pada order limit. Jadi siapa yang nak belajar lebih ke apa, boleh hubungi saya. Kita ada kelas-kelas lain tentang macam mana nak buat ordering ni saja. Okay, dan bila kita dah ready ni semua, kita kena masukkan trading pin. Bila kita dah masuk trading pin dan kita boleh tekan buy. Pastikan trading pin kita tak save dekat sini. Tolong jangan save. Okay? Trading pin tu pastikan you all biasa tulis kat situ. Ini pernah terjadi, kawan saya, masa tu dia dah nak buy, dia tinggalkan laptop dia masuk dekat laptop dia dah terbeli 20 lot satu saham tanpa dia sedar. Rupanya anak dia main, anak dia tekan. So situation ni kita kena elakkan lah. Kita tak nak benda yang remeh-temeh mengganggu kita punya ordering lah. Okay? So benda tu kita kena elakkan lah. Okay? Di pengalaman benar, dia terbeli 20 lot dan saham satu unit harga dia RM5. So sayang, dan dia terpaksa bear losses lah masa tu. Okay? So ini adalah cara nak beli, dan bila kita dah tekan buy, dekat sini kita akan memiliki saham tersebut. Okay, itu sedikit tentang platform. Okay, pada kemudian saya ada juga sesi-sesi lain yang saya akan terangkan lebih lanjut tentang penggunaan platform. Dan dekat sini juga kita boleh tengok beberapa saham-saham yang lain. Contohnya saham Indonesia ada, saham Singapura ada, saham Hong Kong ada. Okay, saya lebih fokus kepada saham Indonesia. InsyaAllah kita akan ada sesi lain yang membincangkan tentang potensi saham global. Dekat situ juga saya akan bincangkan tentang bagaimana saham global, apa semua tentang saham global.
Okay, saya rasa itu saja perkongsian saya mengenai platform dan cara nak guna apa semua. Dan kita dah buat simulasi daripada macam mana kita nak cari saham, macam mana kita nak buy, dan akhir sekali macam mana kita nak pastikan kita berada di kita buat benda tindakan yang betul lah. Okay, dan jual beli saham ni tak susah. Kalau dia macam bawa basikal, mula-mula rasa takut tapi lama-lama kita dah berani lah. Okay, itu saja. Kalau ada soalan, sekarang saya buka floor untuk soalan sebelum kita habiskan sesi kita. Saya buka soalan, tolong tanya dan tolong bagi saya feedback lah. Okay, kalau nak tanya. Ya, soalan, ya tuan. Okay, tadi kan. Ya tuan. Untuk screening swing ataupun untuk swing ataupun pelaburan jangka panjang boleh guna tu. Boleh tuan, boleh. Okey, saya lupa saya nak share. Saya share sikit untuk pelaburan jangka panjang. Saya punya long term investment, saya pakai method yang saya dapat dari bukan saya dapat lah, dulu memang saya attend some kursus lah, kita panggil kursus. Dia guna method Warren Buffett. Okay, this is for a long term. Okay, dan dia tengok kriteria, beberapa kriteria yang spesifik. Contohnya dia tengok profit. For long term dia akan fokus pada profit, dia akan fokus pada current ratio, dan dia akan fokus kepada EPS, dan dia fokus pada PE, dan dia akan fokus kepada price change for 22 weeks. Okay, itu dalam setahun lah. Setahun punya price change. Dia tak akan fokus kepada situation yang berlaku sekarang lah. Okay, ini kriteria yang dia kata digunakan yang Warren Buffett minimum. Okay, dia ada lagi spesifik, ada lagi tebal, tapi ada lagi lebih. Cuma untuk Malaysian stock market, this 5 also kita hanya dapat 8 stok sahaja. Kalau saya tambah kriteria yang lain, yang Warren Buffett punya method, mungkin tak ada saham yang saya jumpa sesuai untuk saham Malaysia. Macam tu lah. So, ini for long term. Macam Malaysia ada 8 stok, and US stock ada 199 for long term. And but for Indonesia kita tak ada stok daripada Indonesia yang boleh for long term guna method ni. Okay, dan dia bergantung kepada kita punya preference. Tapi this method, saya bagi tahu tuan, this method walaupun kita kata long term, tapi ROI dia tak banyak, tapi it's quite stable. Saya dah test dah, it's quite stable. Kita dapat ROI maybe in a month dalam 4% to 6%. Itu kita punya ROI lah, dia boleh dapat. Okay, ini for long term lah. Ada lagi soalan? Ya, ada. Tuan, nak tanya sikit tuan. Ya tuan. Hello. Nak tanya yang kalau kita ni entry tu, masa yang nak intraday tu, nak entry yang mula-mula tu, dia kena time frame berapa minit kan, sesuai dengan RSI sekali tu macam mana? Okay, time frame yang sesuai untuk intraday sebenarnya adalah 1 hour. Okay, 1 hour, 2 hours. Ini sesuai untuk intraday. Sangat sesuai untuk intraday buat analisis. The minimum yang you can go, yang kita boleh pergi is 1 hour. Ini pun dah kita panggil dah base lah. Maksudnya ini 1 hour is sufficient lah untuk intraday. Kalau go lower, biasanya kita akan dapat chart yang macam ni. It's quite hard to analysis lah. Kata kita go for 30 minutes kan, chart dia nampak kita ada kosong rompong-rompong macam ni. So 1 hour is sufficient untuk kita tengok volume yang ada dalam price tu. So 1 hour kita is better for us to use that lah time frame. Okay, untuk intraday. Kalau tuan tengok kat sini, kalau guna 1 hour kita boleh nampak a strong support there. Saya dah letak macam ni. Mulus, kita nampak a strong support here. And then dia touch sini, okay, dia retrace sikit, dia breakout di atas. So kita tahu kat sini is a strong support. So as intraday, this is agak good lah, information is quite good. Dan dia breakout tadi, dia breakout dekat Bollinger tu tadi, this is a very significant breakout untuk Bollinger tu tadi. So dia detect dekat sini, and dia dah detect 1, 2, okay, 2 significant one, this also a breakout. So 1 hour is sufficient. Ada soalan lagi? Kalau tengok pada chart ni, berapa kita pada permulaan masuk tu, nak entry price tu? Entry price, macam saya cakap tadi, untuk AA mula saya akan masuk pada, kalau kita tengok dekat sini,
on average, biasa untuk tahu entry price saya akan letak tukar daily balik pada chart tu, saya akan pergi kat chart tu. Kalau tuan tengok dekat sini, alamak, dia tak boleh gerak. Tapi kalau tuan tengok kat belah kiri ni nampak ada VWAP season HLC, kita nampak 0.62, 0.62, 0.62 tu tadi. Saya akan entry bawah daripada ni. This is lebih bawah daripada 0.862. So this is the recommendation. Ini indicator punya recommendation. Ini indicator. So saya dia kata ini bukan kata buy call, tapi ini recommendation daripada indicator. Saya akan guna bawah daripada ni untuk entry. Bawah Okay. berapa bit? Saya kadang-kadang 1-2 bit je. Jadi kalau tengok dalam daily, kalau kita buka dalam 1 hour macam mana? Okay, biasanya untuk entry biar tengok daily. Amalkan nak tengok entry price dekat daily. Sebab daily dia akan represent the whole volume for the day. Kalau 1 hour lebih kepada kita nak buat analisis support and resistance, ataupun kita nak tahu dekat situ ada strong price ke tidak. Maksudnya kena entry masa berlaku correction ke tuan? Yes, saya intraday biasa amalkan entry pada berlaku correction. Jangan entry, yelah, amalkan entry. Kalau dia retrace, masa tu entry. Intraday is much better entry that way. Okay, ada soalan lagi? Cuba tuan buka kata contohnya dalam tempoh 5 minit ke apa. Kita tengok yang kata correction tu. Okay. Itu technical lah tuan. Okay. Sikit je. Okay, macam ni lah. Okay, saya tunjuk technical macam ni. First, this is my way, cara saya. Okay, dari mula saya first akan buat support resistance. Okay, for one whole day. Okay, saya akan tengok all this chart. Ini daily chart, saya akan tutup WAP sini tadi. Okay, this is a kosong chart kosong. Okay, pertama sekali saya akan buat support resistance. Saya tahu, okay, this is a support yang saya nampak pada price 0.75. Kemudian saya akan buat the second support. Saya akan tengok second support. Okay, this is a quite good support. This is second support. Okay, and then saya akan cari resistance. So this is the resistance price. Okay, sekejap saya tunjuk. Okay, so ini basic dia ialah saya akan entry bila price trust di support pada 0.815, and then ada lagi satu support. Sekejap, saya nampak satu support lagi around here. Okay, this is 45. Ni time frame berapa tuan? 1 jam. Satu jam tu sell ke terus? Sell maksud dia? Lepas 1 jam tu? Lepas 1 jam maksud dia? Oh tak, itu scalping. Ni intraday. Okay, faham. Kita kena tunggu sampai petang. Okay. Hmm. So saya cari satu trend. So this trend we can use it. Okay. So okay, lepas tu saya suka buka MA. MA7, MA20. Okay. Macam mana saya buat entry? Basically saya buat entry. Let's say saya nak tengok price tu akan retrace the first support yang saya buat. The nearby support yang saya dapat adalah pada 0.860. Okay, ini technical entry Okay. Ini first support. Okay, macam mana saya boleh dapat support ni apa semua? Ini based on experience saya. Saya ada dia ada beberapa kriteria yang kita boleh declare tu sebagai support. Okay, the first support yang kita dapat adalah pada 0.860. Saya akan entry dekat sini. Okay, and then let's say kalau saya dah entry dekat sini, saya akan go out pada 0.90. This is the highest yang saya boleh nampak. Maksudnya yang saya boleh entry. Saya boleh exit. Okay. Kalau price tu sampai dekat sini, saya terus keluar. Saya takkan maintain. Saya takkan kekal lama.
Sebab saya tahu dekat price ni dia boleh ada possibility untuk retrace, but this is the highest resistance yang dia ada. Okay, kemudian apa yang support saya punya buying? Kenapa saya kata saya nak buy kat sini? First, saya tengok dekat sini dia punya RSI dah nak masuk kepada kawasan overbought. Okay, so dia dah nearby overbought. Esok kalau market buka, confirm dia akan retrace back kepada 0.860. Okay, RSI akan go, dia akan try to find 50 back, dan masa tu kita boleh tengok ada sikit retracement pada 0.860. Masa tu kita entry dan dia boleh breakout ke atas. Okay, RSI tu kita tengok bila dia cantum ke macam mana? RSI tak, itu MACD tuan. RSI just kita faham, tengok strength. Okay, dekat RSI ni dia ada information strength. Okay, for expert trader bila dia boleh tengok ada divergent atau conversion signal. Okay, macam saya tengok sekarang kita ada nampak a little bit of divergent signal. Confirmation akan ada retracement balik. Ya, divergent signal ada. Okay, so kita akan nampak ada downtrend. Okay, so and then kita juga boleh, macam tuan kata tadi, kalau nak tengok signal tu kita boleh letak MACD. Okay, ini kejap. Kena buang satu. Ni kata. So kita boleh letak MACD. Okay. Kadang-kadang confirmation MACD pun kita boleh guna bila dia bersilang. Okay. Cuma saya betul-betul intraday ni, hourly ni lebih kepada scalper. Scalper dia better guna hourly lah. Okay. Scalping saham tak sama dengan scalping dalam derivatif. Tak sama dengan scalping dalam forex. Tak sama dengan scalping dekat dalam ada chart lain lah. Salah satu sebab dia ialah scalping dalam saham kadang-kadang movement dia not volatile sangat. So scalping tu kena bagi 1 hour. Okay, tapi for intraday biasanya the whole day. Pakai chart daily pun dah cukup lah. Okay. So ada soalan lagi? So ini basic basic macam mana saya buat indikator. Saya tak bagi tahu. Dan kita tengok kalau bersilang antara MA7 dengan MA20, biasanya benda tu pun a good sign for buying. Macam itulah. Okay. Encik Rizal, ada soalan? Okey. Okay. Ada, cikgu nak tanya tadi, so basically dalam senario ni enter waktu correction. Yes, enter waktu correction. Betul kan? Kalau dia Nak tak Okey. turun macam mana? apa? Enter waktu correction dan exit Exit bila dia dah sampai resistance. Exit dia dah sampai resistance. So exit, so resistance tu exit masa sampai resistance, dan resistance ni dah ada up to us lah, kita boleh set lah berapa banyak kita nak apa kata nak test lah paling maksimum resistance. Ada boleh. Okay. Resistance ni different level lah. Resistance is Cuba tolong ulaskan sikit tentang exit tu. okay. Untuk exit ada 2 method. Sama ada tuan nak exit menggunakan percentage. Let's say kalau tuan kata dah dapat 10% daripada ROI, tuan nak keluar, tu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kata nak sampai resistance, we see ada resistance. Okay, sekarang ni kita tengok. Daripada bawah ni, let's say kita entry pada 0.86, we go for the higher resistance. Dekat sini kita dapat dalam 5.6% saja. Okay, kalau kita kata walaupun dia 5.6%, we just take that profit. Kita ambil je profit tu. Okay, lagi satu tadi ada orang tanya, kalau Baik. Masih. okay, let's say tadi ada orang tanya, let's say kalau lah price tu tak touch kita punya entry price. Ini yang saya cakap, just let it go. Biarkan je. Jangan kita kejar. Tak ada rezeki kita. Don't worry. One day kita akan dapat. Saya jamin ni. Okay, jangan nampak. Okay, even though saya ada pengalaman, saya pernah buat itu, saya nak kejar saham Hongkong. Okay, pagi tu wife saya cakap, dalam pukul 6 pagi wife saya cakap, bang, nak hari ni macam nak tengok emas lah. Macam dia nak tengok ni. Lepas tu dia cakap, abang try tengok saham Hongkong. Lepas tu saya tengok pagi tu, tiba-tiba saya nampak volume masuk. Masa tu saya tak fokus saham. Maksudnya saya tak check saham. Masa tu hari tu, this week, sebab saya punya saham long term position. Tapi hari tu memang saya nak try tengok intraday. Saya nak tengok saham Hongkong. So saya nampak, Hongkong ada potensi. Saya nak masuk. Saya tak dapat, saya dah set price tau. Saya dah set price yang saya nak. Tiba-tiba price tu naik. Price saya macam, tak dapatlah price aku nak ni. Aku nak kejar ke tak? So, saya beli dekat masa tu, saya beli dekat 15 lot. Saya kejar price. Apa yang berlaku? Price retrace balik. Bila price retrace, sebab saya dah stick dengan method
Saya kata method saya ialah saya nak guna method intraday. Petang saya jual. Just one situation tu, petang saya jual. Apa yang saya dapati ialah dalam masa 2 hari lepas tu, the price go higher. So, never catch the price. Masuk kalau intraday, dapat hari tu dapat price, dapat. Tak dapat, tak apa. Jangan kejar. At least fund kita masih ada lagi. Duit kita masih ada. Okay? Soalan sekejap Saya baca soalan dulu. Okay, macam mana dah dapat rakaman? Rakaman saya akan bagi melalui YouTube. Nanti boleh message saya. Yang contact saya, YouTube, saya akan upload dari YouTube dan saya akan bagi link YouTube lah. Okay, stokastik dengan MACD tu dia guna default setting je ke? Okay, untuk MACD, biasa saya recommend, saya tak pakai stokastik, saya pakai RSI. Lepas tu untuk MACD memang saya pakai default setting saja. Saya ada tahu beberapa setting yang lain. Cuma yalah, saya bila saya dah pakai platform CGS AMB ni, dia macam dah easier. Kita dah tak perlu nak tukar-tukar. Dia macam tally lah, maklumat tu tally. Dan bursa bukanlah market yang complicated sangat sampai kita nak kena pakai banyak sangat perubahan lah. Okay, to see money, take money. Selalu bila price greedy, kita yang rugi sebab price buat fake breakout. Yes. Sebab tu saya cakap, kita letak price, kita stick pada trading price kita trading plan kita. Bila price tu retrace, kita dapat, that's better daripada kita try kejar and then fake breakout. This is the method kita nak elak fake breakout. Lagi ada soalan? Tuan. Ya. Ada satu tuan. Kalau harga semasa tu berlaku 0.87, Okay. kemudian kita dah buat technical analysis, kita dapati price kita kita nak enter masuk correction pada 8.60 kan? 8.60. Aha. Kemudian kita entry tu pukul 8.30 pagi tu kita dah entry harga kita ke tunggu dia berlaku correction dulu? Okay, sebab tu saya cakap tadi, kita nak buy. Okay, contohnya saya buy AE Mulus. Tengok AE Mulus. Oh, ni market mana ni? Oh, ni Indonesia. Kejap, saya tukar balik. Saya berusaha. Apa yang saya buat ni method ni tip saya bagi. AE Mulus. Just tekan dekat AE Mulus. 8.30 kita nak masuk. Just set price tu. Kita kata kita nak beli 10 lot. 10 lot. Kita nak beli price pada 8.60. Lepas tu kita letak day. 8.30 kita hantar je. Submit je order. Kita tak perlu risau. Sama ada order ni dah touch price ke tak touch price. Just letak limit. Kat sini saya cakap tadi. Letak limit price. Limit order dekat situ. Limit buy. So tak perlu nak risau price tu fluctuate ke apa ke naik. Bila price fluctuate ke price. Ya. Kalau correction tu berlaku melebihi harga cut loss kita, maknanya kita kena bersedia keluar lah. Yes. Ready nak keluar. Okay. Faham. Kat sini cut loss. Okay. Kat sini 0.86 0.86. Cut loss biasa kalau saya biasa letak cut loss dalam 5%. Saya ambil 1 to 1. Okay, kalau profit yang saya jangkakan 5%, saya ambil cut loss saya pun dalam 1 to 1. Dan kita nampak another support pun dalam 5% juga. Nampak jelas kat sini? Okay, 1 to 1. Mungkin price boleh retrace pada 1 point something lah, 1.85. Okay, kalau intraday dia kena accept that, dia kena accept. Nak jual lah. Itu kena accept losses. Okay, sebab kita pakai method intraday. Saya stick pada intraday tadi Tapi kalau dia sampai pada belum petang pun lagi, dia dah sampai pada 5 point something, kalau kita nak cut, is reasonable. Kita nak cut. Tapi kalau kita nak buat price average down, maksudnya kita nak buat DCA pun, kalau kita ada fund, kita ada fund. Sebab tu saya cakap, buy only one stock. Buy satu stock saja supaya kita mudah nak handle. Okay, kita boleh plan. Kita boleh belajar dengan satu stock je. Dah experience, baru boleh beli banyak lah. Okay, so ada soalan lagi? Ya, ada tuan. Nak tanya satu ya. Ya. Kalau kita dah dapat satu counter tu, counter dah cantik dah, harga semua, SR dah cantik semua. Lepas tu kita nak masuk tu, kita kena tengok volume tu kat mana kita nak tengok volume tu, masuk tu entry tu. Tepat masa dia. Dekat volume tu maksud tuan macam mana? Nak tengok volume kenapa? Nak tengok volume. Sebab kita punya setting tadi kita dah ada volume tau. Contoh macam tadi dekat maksudnya volume tu yang okay. Saya bagi tahu kat tuan.
Ini saya beritahu, kalau tuan tak guna screener ni, tuan tak guna tadi yang intraday screener ni tadi, intraday screener, tuan kena tengok volume. Okay, tuan kena tengok volume. Tapi kalau tuan dah guna intraday screener ni, tuan dah tak perlu risau pasal volume. Dia dah detect volume punya strength. Dia dah tahu volume yang nak masuk. Dia dah tahu pun Q yang semalam orang buat pun dia dah tahu. Orang dah Q hari petang tu, dia dah tahu dah. Dia dah detect. Okay, so volume yang nak masuk esok pagi, kita jangan risau sebab dia dah detection, because benda tu bukan rahsia. Dan saya jamin banyak screener lain pun ada. Okay, cuma buat masa sekarang ni ialah kita kena fokus pada entry and kepada exit je. Entry dengan exit plan kita je. Itu saja. Okay, ni 1 hour chart Okey, baik. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan? Kalau ada position profit, boleh tak kalau nak BE macam Forex? Kejap, BE apa? Stand for what lah BE? Apa maksud BE ya? Break even. BE ni apa maksud? Nak entry lagi ya? Encik Hadi, boleh beritahu saya apa BE tu maksud dia? Kalau nak entry lagi, saya tak recommend lah. Sebab volatility dalam bursa tak sama macam volatility dalam Forex. Itu je. Tuan. Ah, Nanti akan datang dan kelas ni akan diajarkan tak macam Elliott Wave? okay. Personally, saya bukan pakar dalam Elliott Wave. Saya tahu pasal Elliott Wave. Bukan saya tak tahu. Tapi saya tak pernah practice Elliott Wave. Sebab saya punya method, Elliott Wave dia kena fokus kepada chart pattern. Dia kena understand chart pattern and dia kena understand chart pattern saya selalu guna. Cuma Elliott Wave, to be honest saya cakap jujur kalau dalam market derivative ataupun market macam CFD yang volatility tinggi, Elliott Wave is more reasonable nak guna. Tapi dalam bursa dia boleh jadi cram lah. Analisis boleh jadi cram. Sebab ada kawan saya guna analisis dalam bursa biasa-biasa je lah method dia. The simplest, the more simple, the much better lah. Maknanya tak semua sesuai lah. Tak semua Punya sesuai. teknikal tu. Okey, faham. Tak semua sesuai. Contohnya kalau kita nak go for market US pun, even dekat market US, certain counter je yang boleh sesuai guna Elliott Wave. Tak semua yang, sebab bursa saham ni dia ada satu karakter yang kita panggil consolidating punya time tau. Consolidating punya time ni, dekat situ kita kena tahu apa yang berlaku. Technical analysis dalam stock market is only 30%. Majority lebih kepada sentiment and sentiment. Mostly pada sentiment dan volume. Volume represent sentiment. Itu je. Faham. Okay, so technical bagus macam mana pun, let's say lah orang tu power technical macam mana pun, even banker pun, technical dia orang kena bergantung kepada analisis, dia bergantung kepada fundamental, dia bergantung kepada performance syarikat. Okay, so technical is not a number one things dalam ni lah, apa nama dia ni, bursa punya market lah. Okay, kalau kata derivative, yes, derivative memang kita technical. Kalau kita go for forex ke, kita go for apa ni nama dia, macam futures contract, semua itu memang technical lah, more towards technical. Ada soalan lagi? Boleh bertunjuk setting sekejap, setting yang guna CGS tu, setiap setting nak print screen je. Oh, okay. Nak CGS setting ke setting yang kita bincangkan? Setting tadi yang buka CGS dulu, dan nak tengok semua BTST, kemudian apa yang lain sekali. Buka sekejap, saya nak print screen, nak kaji dulu tengok. Ini setting yang kita bincangkan, intraday itu tadi. Okay, ini setting dia. Tapi kalau tuan nak tengok setting-setting yang lain yang banyak apa yang tuan ada. Yang mana? Sekejap je. Yang ni. Buka setting yang you dah save.
Yang ni setting dia. Ya, you dah set. Ini dah set. Ini intraday ya. Sekali lagi lain. Yang Lagi nak tengok nak kaji. okey. Yang Warren Yang Buffett ni macam ni. ini apa ni? Ini untuk Yang ni long term. okey sekejap okey. Ada tengok. Okey, sekejap tuan, sekejap. Okey, ni ada soalan. Break even. Okey, kalau nak set break even, boleh, tak ada masalah. Break even tu standard. Biasa break even kita panggil DCA kat dalam ni. Ikutlah, kalau market against us, kita boleh buat macam tu. Okey, tapi dalam situation market Malaysia sekarang, risk management yang paling best is cut loss, not break even. Tu saya boleh komen lah. Okay. Fahmi, tuan, sekiranya company ada announcement seperti dividen ataupun bonus, sesuai tak untuk intraday? Be careful on that. Dividen tak ada masalah, bonus tak ada masalah, tapi biasa dia kata kepada stok, kalau dia kata dia ada apa nama dia, share consolidating ataupun dia kata pecahan share, dia nak pecahkan share lagi ke apa ke, so hati-hati on that. Okay, itu adalah big fundamental news yang boleh influence kita punya position. Okay, so ada soalan lagi? Boleh tanya? Warren Buffett, okay, ni saya bagi lagi tuan untuk long term. Okay, sama je macam Warren Buffett untuk long term tadi. Okay, short term lagi satu. This is short term lagi satu. Boleh tengok. Okay, ada lagi soalan? Okay, sekejap. Okay, saya harap tuan ni saya share. Baik. Saya harap tuan-tuan dan perempuan ada soalan. Okay, thank you. Baik tuan. Baik, okay. So saya harap tuan-tuan dan perempuan dapat segala maklumat yang saya dah berikan, yang saya dah sharekan. Saya harap dapat membantu tuan-tuan dan perempuan dalam membuat investment pelaburan. Dan saya yakin maklumat yang saya share ni bukanlah kaedah yang kita panggil ini goal lah, yang maksud kita panggil inilah kaedah yang terbaik sekali. Tidak, sebab ini hanyalah garis panduan untuk tuan-tuan buat pelaburan. Okey, dan dalam grup ni juga saya bagi tahu ada yang dah biasa buat pelaburan, ada yang masih baru, dan all the information diharapkan dapat membantu tuan-tuan dan puan dalam membuat pelaburan. Salah satu kelebihan dalam penggunaan screener ni tadi, ataupun mana-mana screener sekalipun, ialah dia boleh bagi kita idea apa yang kita nak buat. Okey, tapi dia bukan kata confirm untung, tak ada. Okey, dia tak ada bagi tahu tentang dia tak ada share, dia tak ada cakap okey ni boleh buat. Anggaplah screener ni macam kereta kita yang bawa kita kepada destinasi kita. Kalau kereta tu dah tak betul, tak okey, kita perlu tukar cara dia, kita perlu tukar setting dia, kita perlu servis dia. Okey, dan dia bukan confirm kata kita boleh berjaya. Method kalau kereta Lamborghini pun, tapi kalau kereta tu tak sesuai dengan diri kita, tak kena dengan diri kita, baik kita pakai Myvi ke apa ke. Macam itulah, assume macam itulah. Okey. Dan lagi satu saya pesan kepada orang yang nak melabur dekat bursa, pastikan tuan-tuan dan perempuan sentiasa faham tentang apa yang tuan-tuan nak buat. Jangan rasa jangan guna teknik harapan. Teknik harapan itu akan mendatangkan kesan lah kepada pelaburan kita. Baik, itu saja daripada saya pada ini. Kalau ada apa-apa soalan lagi nak tanya, ini pun dah 11.30. Kita masing-masing dah patut sampai pukul 11 je, tapi sampai 12.30. Okey, tapi saya ucapkan terima kasih sebab tuan-tuan hadir bersama saya pada hari ini. Dan kalau ada sebarang komen ataupun perkongsian, boleh. Dan bagi mereka yang nak trading platform, belum tak ada trading platform CGS AMB, boleh hubungi saya. Tapi saya yakin dekat sini ramai yang ada trading platform CGS AMB. Go, try, cuba. InsyaAllah. Dan saya beritahu tuan-tuan dan perempuan, kalau pada masa akan datang, mungkin benda ni tak free lagi. So, gunakanlah sebaiknya information ni, practice, dan apa nama dia? Kalau ada orang boleh ajar,
ajar kat orang tu. Dan saya akan bagi video dalam bentuk YouTube kepada siapa yang request, saya akan upload, tapi kena bagi saya masa sikit untuk upload, untuk edit sikit dan untuk upload dalam YouTube. Nanti bila dah siap link saya akan share dengan masing-masing. Baik, sekian saja daripada saya. Thank you for coming today, bagi masa, support kita punya situation. Okay, sekian, terima kasih.